سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية نسأل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا من نعرف به أوامرك ونعرف وإلهم الملائكة المقربين وخرجنا وعلمنا سرعتك يا رب العالمين قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين. Dan turun pada orang Yahudi. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anahumullah. Dan turun pada orang Yahudi. Mana turun ayat di depan ni lah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Yang seterusnya ayat ni tu turun pada kelakuan bagi orang Yahudi. Turun pada khabar, pada orang Yahudi tetapi bukan kesemua. Turun pada orang Yahudi, yakni pada ahbar bagi orang Yahudi, maknanya ulama Yahudi. Jadi ayat ni cerita pasal orang Yahudi, yakni pasal ulama daripada orang Yahudi. Katanya permanya innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Bahwasanya segala mereka yang menyembunyi mereka itu akan hukum barang yang telah kami turun daripada segala kenyataan atas pekerjaan Muhammad dan hidayat penunjuk. Bahwasanya segala mereka yang mensembunyi mereka itu. Jadi ulama Yahudi mereka mensembunyikan akan hukum-hukum barang yang telah kami itu Allah Ta'ala turun. Barang yang telah kami turun, yakni turun di dalam kitab Taurat. Barang yang telah kami turun, yakni turun di dalam kitab Taurat. Barang yang telah kami turun tu apa dia? Daripada kenyataan atas kerjaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hidayat. Apa makna hidayat? Penunjuk. Jadi cerita pasal setengah apa dia ulama Yahudi kebanyakanlah, bukan kesemua. Kebanyakan daripada ulama Yahudi, setengah daripadanya nama Ka'ab bin Ashraf, nama Malik bin Saif dan nama Abdullah bin Surya. Mereka mensembunyikan akan perkataan kitab Taurat. Yang mana tempat disembunyi itu ialah kenyataan kerjaan Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad.
dan penunjuk jalan hidayah yang disebut di dalam kitab Taurat. Mereka mesbunyikan, mereka tidak menyampai kepada orang awam Yahudi. Jadi maknanya sebab kita maklum bahasanya pada zaman dulunya kitab Taurat itu tersimpan di dalam tangan ulama-ulama mereka saja. Tak macam kita Quran. Quran kita sekarangnya ada setiap-tiap buah rumah. Jadi kalau pihak ciptakan nak ubahkan ayat Quran tu tak mampu tak boleh nak ubahkan. Sebab setiap Quran tu ada setiap buah rumah. Lagi pulanya ada di dalam kitab tafsir lagi. Jadi maknanya tidak ada jalan nak diubahkan ayat Quran. Sebab Allah Ta'ala pun ada firman katanya, Allah Ta'ala menjagakan. Wa inna alaihi lahafizun, Allah Ta'ala menjagakan akan Quran daripada ubah. Tetapi sebaliknya kitab Taurat yang biasanya duduk di dalam tangan ulama-ulama Yahudi saja. Lagi pulanya kitab Taurat dia tak macam kitab Quran. Kitab Quran tu dibaca sebagai ibadat. Dibaca sebagai ibadat, satu hari 10 pahala, satu hari 10 pahala. Adapun kitab Taurat tu dia tak jadi ibadat dengan secara baca macam kita baca Quran. Baca tak faham pun dapat pahala. Adapun kitab Taurat tu tidak begitu. Baca tu dapat pahala tapi tak macam Quran lah. Jadi maknanya tidak dijadikan bacaan Taurat tu jadi ibadat macam kita Quran. Jadi maknanya kitab Taurat tu tersimpan di dalam tangan ulama Yahudi saja. Maka apabila kitab Taurat itu disimpan di dalam tangan bagi ulama-ulama Yahudi saja, mana orang awam tu mereka tidak ada kitab Taurat dalam tangan mereka, tidak ada. Maka dengan sebab itulah jadi setengah ulama Yahudi tu dia tak nak bagi manusia orang awam dia beriman dengan Nabi Muhammad. Maka dia sembunyikan daripada kenyataan bagi segala sifat-sifat Nabi Muhammad. Jadi dia tak cerita kepada orang. Kata sifat Nabi Muhammad yang disuruh orang Yahudi apabila bangkit Nabi Muhammad suruh beriman dengan Nabi Muhammad tu dia tak cerita. Jadi terdapat bahasanya kebanyakan orang Yahudi itu tak beriman dengan Nabi Muhammad sebab tertipu dengan ulama mereka. Mereka harap percaya kepada ulama mereka. Dan ulama mereka lah yang mesbunyikan. Sepatut cerita bagi tahu kepada orang benda yang sebenar, mereka tak cerita. Sifat-sifat Nabi Muhammad mereka ubah jadi cerita lain. Dan dan penunjuk yakni ayat-ayat yang menunjukkan yang membawa kepada manusia kepada jalan hidayat. Dan hidayat menunjuk yakni maknanya ayat-ayat perkataan kitab Taurat yang boleh menunjukkan manusia kepada jalan yang benar, maka mereka mesbunyikan juga, tidak menyampai kepada orang awam juga. Jadi orang awam tak dapat hidayat daripada kitab Taurat. Dia cerita benda yang yang katanya benda yang kalau baca, kalau cerita kepada orang awam akan tinggal agama Yahudi memeluk agama Islam, benda tu dia tak cerita. Katanya segala hukum-hukum seperti hukum rejam, hukum-hukum rejam mereka tak menyampaikan kepada orang awam, mereka sembunyikan. Dengan sebabnya ada satu orang daripada ulama Yahudi, mereka berzina. Ada salah seorang daripada ulama Yahudi itu dia berzina. Maka di dalam hukum zina orang muhsan, hukum zina dalam syariat Yahudi, syariat Nabi Musa dalam kitab Taurat sama dengan zina dalam hukum Islam. Syariat Nabi Muhammad ialah rejam sampai mati. Kena rejam sampai mati, ialah mulata dengan batu sehingga mati. Maka dengan sebab salah seorang daripada ulama mereka berzina, maka takut nak kena rejam kepada dia, dia buangkan. Dia sembunyikan akan hukum rejam daripada kitab Taurat.
Jadi maknanya syariat mereka tidak ada hukum rejam lah sebab mereka ulama tu musbunyikan. Satu, dan sifat Nabi Muhammad. Uh, dan sifat Nabi Muhammad mereka pun musbunyikan juga, tidak bagi tahu kepada orang awam daripada Yahudi. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi. Kemudian, yakni maknanya musbunyi tadi. Kebanyakan ulama Yahudi itu musbunyikan perkara-perkara yang tersebut kemudian daripada kemudian barang yang kami nyatakan dia bagi segala manusia pada dalam kitab Taurat. Ini di dalam kitab Taurat. Jadi segala perkara yang mereka itu sembunyikan tak bagi tahu kepada orang awam itu, padahal perkara itu Allah Ta'ala dah nyata, dah sebut, dah jelas di dalam kitab Taurat. Sekiranya kalau mereka tidak sembunyi, kalau sekiranya mereka tidak sembunyi, cerita apa yang ada, cerita mengikut apa yang ada kitab Taurat, tidak tersebut, tidak mesembunyikan, maka kita katanya pada anda tu ramailah orang Yahudi masuk agama Islam, beriman dengan Nabi Muhammad. Tetapi pada wakilnya terdapat bahasanya kebanyakan orang Yahudi tak beriman dengan Nabi Muhammad dengan sebab tertipu dengan kesembunyian bagi ulama mereka. Tapi bukan kesemualah. Ada setengah ulama Yahudi seperti Abdullah bin Salam tu, itu betul benar dia sampai masa dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dia berkurangnya 300 orang. Jadi maksud di sininya apabila dengan sebab perkara-perkara yang disebut itu Allah Ta'ala dah sebut dengan secara nyata, dah jelaskan akan sifat-sifat Nabi Muhammad dan segala hukum-hukum rejam, Allah Ta'ala dah nyata, dah jelaskan di dalam kitab Taurat. Benda tu dah nyata. Maka mereka mesembunyikan benda itu. Sepatutnya disampaikan kepada semua orang untuk tahu, tapi mereka sebaliknya ialah mesembunyi. Itu agaknya itu adalah kesalahan yang besar sangat. Dengan sebab katanya itu adalah mesembunyikan perkara yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam kitab Taurat itu adalah dosa yang besar, kesalahan yang amat besar. Maka sebab tu Allah Ta'ala firman di sini katanya ulaika yal'anuhumullahu. Bermula mereka itu yang sembunyi itu melaknat akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Dengan sebab perbuatan mereka itunya begitu, Allah Ta'ala melaknatkan mereka. Apa maksud dengan kata melaknat? Arti laknat. Melaknat tu apa maksud? Menjauh akan mereka itu daripada rahmat. Allah Ta'ala menjauhkan mereka daripada rahmat. Maknanya Allah Ta'ala tak bagi rahmat kepada mereka. Allah Ta'ala tak bagi rahmat kepada mereka, tak bagi sama sekali. Mereka ini tak dapat rahmat daripada Allah, maka dengan sebab tak dapat rahmat daripada Allah, dengan sebab itulah mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad, mati di dalam kufur. wa yal'anuhumul la'inuna, dan melaknat akan mereka itu oleh segala yang melaknat. Jadi maknanya bukan sekadar Allah Ta'ala saja melaknat akan mereka itu, bahkan yang lain daripada Allah Ta'ala pun ada melaknat akan mereka itu, akan ulama Yahudi juga. Siapa yang melaknat lagi yang lain daripada Allah, ialah iaitu yang melaknat lagi yang lain daripada Allah, iaitu malaikat, iaitu yang melaknatkan tu lain pada Allah tu ialah malaikat dan segala mukminin. Orang mukmin macam kita pun laknatkan juga atas orang Yahudi, atas ulama Yahudi yang tersebut.
Ha. Atau ni siapa yang melaknat, satu ulama, satu tafsir kata dikarenakan al-la'inun yang melaknat tu ialah malaikat dan segala mukminin. Atau setiap-tiap suatu. Atau setiap-tiap suatu. Malaikat pun melaknat, manusia pun melaknat, kayu batu pun melaknat. Begitu. Jadi maknanya mereka itu dilaknatkan oleh Allah dan dilaknatkan mereka itu oleh segala manusia yang mukmin, oleh segala malaikat. Setengah kata begitu. Setengah kata melaknatkan dia oleh setiap perkara. Kayu batu pun selain pada manusia dan jin, selain pada manusia dan malaikat pun mereka kayu batu pun melaknat juga akan orang Yahudi yang tersebut. Laknat yang lain daripada Allah cara mana? Dengan doa atas mereka itu dengan laknat. Dengan doa atas mereka itu Yahudi tadi dengan laknat. Jadinya begini. Allah Ta'ala melaknat akan sebut katanya Allah melaknatkan orang Yahudi. Apa maksud kalau kata Allah melaknatkan orang Yahudi? Maknanya Allah Ta'ala menjauhkan mereka daripada rahmat. Allah Ta'ala tak bagi rahmat kepada mereka sama sekali. Itu katanya Allah melaknatkan. Tetapi kalau katanya manusia melaknat akan Yahudi, malaikat melaknatkan Yahudi, kuasa manusia dan malaikat, kayu batu tak kuasa nak menjauhkan orang Yahudi daripada rahmat. Sebab rahmat tu dalam milik Allah. Kita tidak ada rahmat. Jadi maksud kata malaikat melaknat, mana malaikat mendoa kepada Allah supaya Allah menjauhkan orang Yahudi daripada rahmat. Kalau kita kata kita orang mukmin melaknat akan Yahudi, akan orang Yahudi. Kita orang mukmin melaknat akan Yahudi, maknanya kita minta daripada Allah supaya Allah jauhkan orang Yahudi daripada rahmat. Jadi mana Allah menjauh, kita minta menjauh. Laknat daripada Allah, mana Allah menjauhkan mereka daripada rahmat. Mana Allah Ta'ala tak bagi rahmat. Kalau kita, maknanya kita minta daripada Allah supaya Allah melaknatkan mereka. Melaknatkan mereka, menjauhkan mereka daripada rahmat. Laknat tu mana dijauhkan daripada rahmat. Berbeza. Laknat Allah, mana Allah menjauhkan mereka. Laknat oleh Allah, maknanya Allah menjauhkan mereka daripada rahmat. Melaknat oleh mereka, mana mereka minta daripada Allah supaya Allah menjauhkan mereka daripada rahmat. Itu maknanya. Kemudian seterusnya, illal ladzina tabu. Sebab tu yang awal tadi saya katanya kebanyakan daripada ulama Yahudi buatnya begitu, mesbunyikan. Kebanyakan daripada ulama Yahudi begitulah perbuatan mereka, mesbunyikan akan sifat-sifat Nabi Muhammad dan mesbunyikan setengah-setengah hukum seperti hukum rejam. Tapi bukan semua. Dalilnya di sini. Illal ladzina tabu. Illal ladzina tabu, malaikat segala mereka yang taubat kembali mereka itu daripada demikian itu, daripada mesbunyikan. Malaikat maknanya orang yang buat demikian itu dilaknat oleh Allah. Malaikat orang yang telah buat perbuatan sembunyi tetapi mereka taubat. Apabila taubat tu maknanya lepaslah daripada laknat Allah dan laknat segala al-la'inun. Maknanya kalau orang yang tidak taubat sentiasa mereka di dalam laknat. Malaikat ada setengah tu mereka menyesal, mereka bertaubat, tinggal daripada kesalahan. Kesalahan apa dia? Kesalahan mesbunyikan. Begitu. Illal ladzina tabu, malaikat segala mereka yang taubat. Apa makna taubat? Kembali. Tafsir makna taubat.
Apa makna taubat? Kembali mereka itu daripada demikian itu demikian musbunyi. Maknanya tinggal. Nah, kembali. Maknanya kalau dia bagi tahu ke orang katanya tidak ada, dia bagi tahu balik katanya ada. Maknanya buat salah balik kepada tidak buat salah. Kembali daripada kesalahan. Tinggal kesalahan dan rojak balik jadi betulkan balik. Sekali lagi, malaikat segala mereka yang taubat, yang taubat, apa makna taubat? Kembali mereka itu daripada demikian itu. Jadi di sini dia tafsirkan taubat dengan kata kembali. Kita maklum rukun-rukun taubat tu ada beberapa perkara. Nah, satunya menyesal di atas kesalahan. Satunya menyesal di atas kesalahan. Yang keduanya tinggalkan akan kesalahan, jangan buat. Lepas tu tak kembali kepada tak balik buat pula. Maknanya di sini dia katanya mereka yang taubat. Lepas tu dia tafsir makna taubat di sini maknanya kembali daripada demikian itu. Makna dah tak buat dah. Dah berhenti daripada kesalahan itu. Daripada salah balik jadi betul. Daripada silap balik kepada betul. Dan tetapi ada setengah tu dia tafsir malaikat yang taubat mana yang menyesal. Yang taubat yakni yang menyesal daripada kesalahan itu. Sebab taubat tu rukun yang paling besarnya ialah menyesal di atas kesalahan. Sebab tu setengah tafsir tu dia ambil kedua-dua. Taubat mereka itu maknanya satu menyesal mereka itu di atas kesalahan yang tersebut dan kembali mereka itu daripada kesalahan. Maknanya betulkan balik. Betulkan balik. Begitu. Setengah ulama dia ambil kedua-dua sebab tilik kepada rukun bagi taubat. Seperti dalam kitab dalam tafsir Al-Khazin dia ambil kedua-dua. Malaikat mereka yang taubat ialah mereka yang menyesal di atas kesalahan dan mereka yang dan kembali daripada kesalahan itu. Dia sebut kedua-dua sebab tilik kepada rukun bagi taubat, menyesal dan tinggalkan maksiat. Dan azam bahawa tak akan kembali buat balik. Jadi malaikat golongan mereka ada setengah tu dia taubat wa aslahu dan berbuat mereka berbuat amalan soleh mereka itu. Mereka balik buat amalan soleh, amalan yang baik. Jadi kesilapan tu mereka dah tak kembali dah. Maknanya wa aslahu di sini isyarat kepada rukun yang ketiga ialah azam bahawa tidak kembali kepada maksiat yang telah dilakukan. Jadi kita faham di sini kalau mengikut di dalam tafsir Al-Khazin illa alladhina tabu wa aslahu, mengikut dalam tafsir Khazin alladhina tabu wa aslahu cukup 3 rukun bagi taubat. Mana allazina tabu yang taubat, mana yang menyesal daripada kesalahan dan rojok dan kembali daripada kesalahan. Maknanya tinggal dia tiga. Satunya menyesal, yang keduanya berhenti daripada maksiat. Satunya menyesal di atas perbuatan, di atas
di atas kesalahan. Yang keduanya berhenti, tak buat. Jangan buat sambil taubat, itu tak diterima. Kalau taubat dengan tak menyesal, tak diterima. Apa dia lah? Taubat sambilan buat, tak diterima sebab tak kembali. Dan satu laginya, masuk di bawah kata aslahu, maknanya azam di dalam hati bahawanya tak akan kembali buat balik. Akan itu kesalahan. Dengan maknanya kalau dia taubat tetapi dalam hati ingat nak buat pula, maka taubat dia tak diterima. Maka dimaksud dengan kata aslahu, berbuat amalan soleh, maknanya azam di dalam hati mereka bahwasanya tak akan kembali kepada itu kesalahan. Itu maknanya wa aslahu illal ladzina tabu wa aslahu. Maka mereka bertaubat dan membaik mereka itu. Jadi suci bersihlah. Maka apabila dia taubat, lepaslah daripada dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh yang lain lagi. Wa aslahu wa bayyanu, dan nyata mereka itu akan barang yang disembunyi. Betul adik. Dan wabayyanu, dan menyata benda yang dia sembunyi, dia cerita balik. Dulu dia kata tidak ada, sekarang dia katanya ada. Sifat-sifat Nabi Muhammad yang mereka sembunyikan, maka mereka sampaikan balik, menyata kepada orang ramai. Dulu dia ubah, sekarang dia betulkan balik. Dulu dia sembunyi, sekarang dia menyatakan balik. Melainkan orang yang begini, faulaika atubu alaihim. Faulaika, maka mereka itu siapa? Orang yang taubat tadi. Alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Dia taubat, dia membaikkan amalan, dan dia nyatakan balik benda yang dia sembunyi. Faulaika atubu alaihim, maka mereka itu aku, yakni Allah, terima taubat atas mereka itu. Allah terimakan taubat daripada mereka. Allah Ta'ala terimakan taubat daripada mereka. Allah Ta'ala amat pemurah, sekiranya kalau hamba dia taubat daripada kesalahan, maka selalulah dia tu terima. Sebagaimana firman-Nya, wa ana at-tawwabur rahim. Wa ana, dan bermula aku itu Allah, Tuhan yang menerima taubat mereka itu. Lagi amat rahim, amat ke-19 dengan segala orang mukmin, sebab mereka taubat daripada kesalahan dan kembali kepada beriman dengan Nabi Muhammad, maka Allah Taala amat terimakan taubat mereka, dan mereka terletak masuk di dalam rahmat bagi Allah. Sebelum pada ni dalam kesalahan tu dilaknat, dijauh daripada rahmat, dijauhkan daripada rahmat, dijauhkan daripada rahmat. Apabila taubat, maka mereka masuk di dalam rahmat Allah Ta'ala, mana dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Setengah pada rahmatnya mengampunkan dosa mereka. Habis. Cerita lain pula, tapi ada bersangkutan dengan cerita itu Yahudi tadi. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya bahawa segala mereka yang kufur. Bahawa mereka yang kufur. Sini umum ya. Kufur dengan mana-mana bagai kufur. Kufur orang kafir biasa, artinya kufur ulama Yahudi yang tersebut tadi. Maknanya
mana bahawa segala mereka yang kufur, kufur sebab mesembunyikan atau kufur dengan sebab lain-lain lagi. Bahawa mereka yang kufur, kita jaga, kita tulis begitu, kufur dengan sebab sembunyikan atau dengan sebab lain-lain lagi. Mereka yang kufur, kufur ulama Yahudi sebab mereka mesembunyikan, dan kufur lain lagi, berbagai-bagai lagi, asalkan orang kafir. Tapi kenapa kita urai begitu, sebab nak bagi munasabah dengan ayat sebelum. Sebab ayat ni pun pada makna ada sakutan lagi dengan ayat sebelum. Maknanya kufur mereka ulama Yahudi dengan sebab sembunyi, kufur orang lain dengan sebab-sebab kufur yang lain lah. Dia kufur dan mati mereka itu, dan mati pada hal keadaan kafir, mati dalam keadaan kufur. Mati di dalam hidup dalam kufur dan mati dalam kufur juga. Dia tak sama orang ni sepanjang umur hidup dianya dalam kufur. Tetapi dekat-dekat nak mati dia beriman. Hingga katanya mati di dalam iman. Maka itu adalah orang yang beruntung, orang yang bertuah di sisi Allah Ta'ala. Dalam mazhab Asy'ari, dalam mazhab Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah bahwasanya orang yang apa dia? Orang sa'id, orang yang bertuah itu orang yang mati di dalam iman. Orang yang bertuah itu orang yang mati di dalam iman. Sa'id, orang bertuah. Lawannya syakiyun, orang yang celaka. Orang yang celaka ialah orang yang mati di dalam kufur, tidak beriman. Walaupun masa hidup tu beriman, tapi dekat-dekat nak mati dalam keadaan ditanggalkan iman. Na'udzubillah. Maka ini faham daripada ayat ini. Jadi maknanya dalam mazhab Asy'ariyah, bahwasanya orang tu nak jadi orang sa'id, orang bertuah, atau orang yang syaki, orang yang celaka, tilik kepada hujung masa hidup dia. Tilik kepada keadaan dia mati. Dia mati dalam keadaan iman, sa'id. Mati dalam keadaan kufur, syaki. Belum pada nak mati, beriman ke tidak, kufur ke tidak nilai. Begitu. Itu dalam mazhab Asy'ari, dia tilik kepada ketika mati. Mati dalam keadaan kufur, syaki, celaka. Mati dalam keadaan iman, ialah sa'id. Begitu. Jadi kalau kita katanya orang ini besar dianya, hidup dia dalam keadaan kufur. Jadi badri, jadi apa? Jadi Tok Sami ke masalah. Tetapi dekat-dekat dia nak mati, dia tinggal itu, dia masuk Islam, beriman dengan Allah Ta'ala. Maka dikatakan orang ini adalah orang sa'id. Walaupun berpuluh-puluh tahun, kita kata semenjak daripada umur 20 lagi dia jadi Tok Sami. Sampai umur 70. 70 tu baru dia masuk Islam. Lepas pada 70, 2 tahun, mati. Maka orang ni adalah orang sa'id. Walaupun sepanjang masa, melainkan 2 tahun yang akhir saja dia beriman. 2 tahun yang akhir umur hidup dia saja dia beriman. Tapi berpuluh-puluh tahun dalam keadaan sembah berhala. Maka adalah orang ni orang sa'id. Kiranya begitu.
Adapun mazhab Maturidi, mazhab Abu Mansur Al-Maturidi, di si Maturidiyahnya bahwasanya orang sa'id ialah orang yang beriman. Orang beriman tak kira mati tak matilah, orang beriman ialah orang sa'id. Orang kafir ialah orang yang celaka. Begitu. Maka di sini ini dia katanya innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir. Masa hidup dia kafir, kita belum buat putusan. Kita belum boleh buat keputusan lagi kata dia sa'id ke syaqi. Kan? Lagi pulanya kita nak tahu kata sa'id ke syaqi, kita kena tengok ketika dia mati. Ketika dia mati. Maka sekiranya kalau mati dalam keadaan kufur, hidup sepanjang masa pun kufur, mati dalam kufur memanglah syaqi. Lepas tu kalau orang yang kita tak tahu, keadaan dia mati itu macam mana, dalam iman ke dalam tidak iman, kita tak boleh nak buat keputusan. Kita tak boleh nak buat keputusan kata dia tu syaqi ke, dia tu sa'id, tak boleh nak buat keputusan. Kalau orang yang duduk kat kampung kita ke masalah duduk berdekatan dengan kita, kita boleh tahu lah dia mati dalam kufur ke mati dalam iman. Itu pun tengok kepada tandaan, sebab iman tak beriman ni itu benda rusia di dalam hati kan. Benda tersimpan di dalam hati, kita manusia tak boleh nak tahu, hanya kita dapat tahu dengan tengok kepada alamat. Tengok duk solat, tengok puasa, berimanlah dia. Tetapi benda iman ni benda tasdiqul qalbi, membenar oleh hati. Benda ini tersimpan di dalam hati. Hanya Allah Ta'ala lah yang tahu. Maka sekiranya kalau orang tu kita tak tahu mati dalam kufur ke mati dalam iman, kita jangan buat hukum di atas dia, kata orang ni, si mati ni orang syaqi, si mati ni orang sa'id, tak boleh kita nak kata. Sebab mati dalam iman, mati dalam kufur tu Allah Ta'ala tahu saja. Kita tak tahu benda dalam hati. Kalau begitu, tak boleh kita nak letak kata orang ni syaqi, orang ni sa'id, tak boleh kita nak letak. Begitu. Tetapi kalau mengikut orang mazhab Maturidi, dia kata orang yang beriman, orang syaqi, orang sa'id. Kita tengok orang ni tanda alamat kata beriman dia ada, orang sa'id. Kalau katanya dia ni jadi Tok Sami, orang kafir lah. Maka orang syaqi, walaupun tak mati lagi sekalipun, dah panggil orang syaqi. Begitu dah. Kembali kepada ayat kita. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kufur, patu wa matu, dan mati mereka itu wahum kufar, mati dalam keadaan kufur. Kalau mati dalam kufur, masa Asy'ari kata orang syaqi. Sebab kita kira dia mati. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Bermula segala mereka itu, atas mereka itu dilaknat Allah dan malaikat dan manusia sekalian pada dunia dan akhirat. Dunia kena laknat, pada akhirat pun kena laknat. Maka ni dia katanya yang tadi dia katanya pada ayat tadi, wayal anuhumul la'inun. Ayat yang tadi, cuba tengok balik ayat yang tadi, wayal anuhumul la'inun. Ulaika apa dia? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Kan? Maka al-la'inun yal'anuhumul la'inun mengikut tafsir yang pertama, siapa dia kata? Iaitu malaikat dan segala mukminin. Segala malaikat dan segala mukminin. Ambil di mana? Ambil pada sini. Kata ulaika alaihim la'anahullahu la'natullah wal malaikati wan nas.
ambil di sini. Nah, yang kata tadi al-la'inun tadi siapa? Malaikat dan segala mukminin. Faham di mana? Faham di ayat yang sebelah bawah ni. Bermula segala mereka itu, atas mereka itu dilaknat Allah dan malaikat dan manusia sekalian. Dikarenakan manusia ni sini ialah orang mukmin. Dilaknat Allah dan malaikat dan manusia sekalian. Dikarenakan manusia ialah orang-orang mukmin, bukan semua manusia. Dilaknat tu dunia dan akhirat. Dunia dilaknat, di akhirat pun dilaknat. Apa tu sebagaimana kita maklum tadi, laknat Allah, apa makna Allah Taala melaknat? Mana Allah Taala menjauhkan daripada rahmat. Allah tak bagi rahmat. Kalau kata malaikat dan manusia melaknat, apa makna? Minta daripada Allah supaya Allah menjauhkan mereka daripada rahmat. Sebab kita manusia malaikat ni tak kuasa nak menjauhkan kan. Hanya kita minta daripada Allah, itu yang kita kuasanya. Khalidina fiha, kekal mereka itu di dalamnya, di dalam laknat. Sentiasa mereka di dalam laknat. Sentiasalah mereka di dalam laknat. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya, di dalam laknat. La yukhaffafu, apabila sentiasa dilaknatkan, munasabah dengan laknat apa dia? Diazab. Sebab di nikmat masuk di bawah. Kalau diberi nikmat masuk di bawah apa dia? Rahmat. Memberi nikmat dalam syurga masuk di bawah rahmat. Kan? Azab masuk di bawah laknat. Begitu. Dengan sebab tu katanya mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Maka di akhirat setengah pada bagai laknat apa dia? Setengah pada jauhkan rahmat ialah Allah Ta'ala masukkan mereka di dalam neraka, diazabkan di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azabu, tiada diringankan, tiada ringan daripada mereka itu azab neraka, sekejap mata pun tidak. Nak ringan tu tidak sama sekali, bertambah tu mesti. Dia azab neraka. Azab neraka pasal ringan tidak sama sekali. Pasal ringan tidak sama sekali. Bertambah berat tu ada. Bertambah berat, hari ni berat pada semalam, hari ni lebih berat daripada semalam, esok lebih berat pada hari ni lagi. Begitu. Jadi azab neraka meringan tu tidak. Bertambah tu ada. Nak jadi ringan azab, tidak ada sama sekali. Bertambah azab tu ada. Semakin hari semakin berat. Semakin hari semakin berat. Sebab azab ni kalau tak bertambah ni dia akan jadi biasa dengan dia. Dia jadi biasa. Sebab tu orang yang masuk penjara, awal-awal masuk duduk dalam penjara tu dia rasa susah hatinya. Tetapi kalau duduk dalam penjara dah 4, 5, 6 tahun tu dia rasa biasa dah. Sebab tu orang kafir ditambahkan setiap hari akan azab mereka di dalam kafir, di dalam neraka, supaya tak rasa bertambah, supaya tak jadi biasa dengan azab. Walahum yunzarun, dan tiada mereka itu menanti-nanti bagi taubat. Tiada mereka itu dinanti-nanti bagi taubat. Maknanya maknanya dinanti-nanti, ditunggu-tunggu, tangguh-tangguh supaya mereka itu taubat ke tidak. Jadi maknanya orang ni Allah Ta'ala tidak tunggu, tak macam kita orang mukmin. Tak macam kita orang mukmin. Setengah orang tu orang mukmin dia buat maksiat.
Apabila dia buat maksiat, Allah Ta'ala tidak terus mengazabkan dia. Bahkan Allah Ta'ala bagi tangguhan. Tengok dulu, tengok dia esok dia nak taubat ke tidak. Sampai masa esok, tengok dulu, jangan azab dia lagi. Barangkali lusa ni dia taubat. Jadi maknanya orang mukmin tu Allah Ta'ala buat begitu kepada dia. Apabila dia buat kesalahan, tengok dulu. Jangan nak azab dia lagi. Tengok esok kalau dia nak taubat. Kalau dia taubat, kita lepaskan. Lepas esok pula Allah Ta'ala tengok. Tengok dulu, jangan azab lagi. Tengok dia nak taubat ke tidak. Tu cara orang Allah Ta'ala buatkan kepada orang mukmin. Tetapi kalau orang kafir, orang yang tersebut kafir, Allah Ta'ala tak tunggu dah. Tak buka peluang bagi taubat, terus yang azab. Itu maknanya. Wahum la yuntazarun, makna tidak ditunggu, tidak dinanti untuk nak taubat. Makna terus azab. Atau minta uzur mereka itu, maknanya tidak diterima permintaan uzur. Maknanya atau minta uzur mereka itu, maknanya tunggu dulu, jangan ambil salah dia lagi. Nak tahu mana esok kalau dia nak minta maaf, begitu dia nak menyata keuzuran, begitu. Tapi orang kafir tidak begitu. Salah ambil salah terus. Dan telah turun tak kala kata kafir Quraisy bagi Nabi, sif lana rabbaka. Kita akhir di situ pada katanya, dan telah turun tak kala kata kafir Quraisy. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'dunka ma qara'nahu wa ma qasnahu wa ma sami'nahu faraddad alaina wa aftah ila subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum Baba. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih.